Tak datang-datang pula burung ni. Heh. Geram pula kita. Apa yang Zaf buat tu? Alamak, daripada tadi bunyi macam panggil itik je. Bukan panggil itik. Tu nampak burung tu? Zaf tengah nak mendekut. Mendekut tu apa pula? Ada pula geng puaka yang tak faham. Mendekut tu apa? Mendekut tu dia guna satu peralatan. Peralatan dia macam whistle. Dia macam whistle tapi ni dia buat khas untuk menangkap burung wak-wak. Bila kau panggil burung wak-wak tu, barulah dia nak datang dekat kau. Kau bukannya boleh panggil macam biasa. Bukannya wak, wak, datang macam tu tak boleh. Dia kena guna alat ni lah. Alat ni bunyi macam ni ya. Barulah kau dapat burung wak-wak. Dan burung wak-wak ni, dia bukan burung biasa-biasa tau. Apa yang seram sangat pasal burung wak-wak ni? Memang ada cerita ke Zaf? Adalah. Inilah yang teman nak cerita kat Koma malam ni. So, sebelum kita layan cerita pada malam ni, korang teruskan dengan intro dulu. Sementara Zaf nak cuba panggil lagi sekali burung wak-wak ni. Macam panggil anjing pun ada. Pisang mat. Itulah salah satu cara untuk kau mendekut burung wak-wak. Menggunakan peralatan seperti seruling yang pendek, engkau memanggil kehadiran burung wak-wak tu untuk masuk ke dalam jerat yang kau telah sediakan. Kemahiran mendekut burung wak-wak bukanlah dimiliki oleh semua orang. Dan kenapa orang nak sangat sanggup tu mendekut burung wak-wak sampai lewat-lewat malam sehingga membawa ke pagi? Kerana dikatakan khasiat yang dimiliki oleh burung wak-wak ni lebih berkhasiat daripada kau makan ayam. Bukan sekadar ayam yang dah diproses. Ayam kampung tu ada orang katakan bagi peminat-peminat daging burung wak-wak ni, daging burung wak-wak lagi berkhasiat dan lagi sedap daripada ayam kampung. Jadi tak heranlah kenapa mendekut burung wak-wak ni boleh dikatakan pada tahun 60-an membawa ke sekarang masih ramai lagi yang ingin memiliki untuk menangkap burung wak-wak ni. Memiliki dan juga menangkap, lebih kurang sama lah tu. Ayat aku pun dah tersasul dah. Dan macam mana cara nak mendekut burung wak-wak? Macam mana kita nak tangkap dia? Dia ada tempat dan juga masa yang sesuai. Kau tak boleh pukul 12 tengah hari, 1-2 petang kau dah duduk dekat tengah-tengah sawah ke apa. Lepas tu kau pasang jala, dia macam jala mancing ikan tu. Kau rentangkan, tengah-tengah hari kau panggil. Itu bukan burung wak-wak yang datang. Takut burung lain yang kau dapat. Dia selalunya orang yang nak mendekut ataupun nak menangkap burung wak-wak ni akan keluar pada lewat malam 10 malam ke atas membawa sampai ke pagi. Dan diorang akan rentangkan jaring ataupun jala yang macam nak memancing tu dekat tengah-tengah sawah. Dan selalunya sebabkan malam, kadang-kadang kita tak nampak sama ada burung wak-wak ni dah tersangkut dekat jerat yang kita pasang ke. Sebab itulah dekat bawah jala tu selalunya orang akan letakkan botol air mineral yang kosong. Jadi dikatakan setiap kali burung wak-wak ni tersangkut dekat jala dan botol tu akan berlaga sesama sendiri, barulah orang yang mendekut ni akan tahu, dah ada dah burung wak-wak yang tersangkut. Sebab dia orang boleh dengar botol air tu berlaga sesama sendiri. Macam itulah cara dia. Dan kau nak panggil burung wak-wak ni, engkau mana boleh tak ada peralatan khas yang direka khas. Sebab kau nak mengeluarkan bunyi burung wak-wak ni, engkau ingat burung ni bodoh ke? Kalau engkau tak ada peralatan ni, engkau konon suara kau pun kononnya lah dah dilahirkan macam burung, engkau pun nak cuba panggil macam mana yang aku buat, burung tu pun tak cam lah. Burung tu pun silap tak nak datang lah. Ni bukan adik-beradik aku yang panggil ni. Jadi disebabkan itulah orang dulu-dulu kala dah mencipta satu seruling pendek. Dan seruling itulah yang digunakan untuk mendekut ataupun memanggil burung wak-wak ni. Dan apabila kita dah menangkap burung wak-wak ni, pada masa itulah engkau barulah tahu kenikmatan dia apabila engkau dah mula masak goreng cili ke, goreng belada, goreng
kicap ke kan. Aku tak tahulah masakan apa yang sedap untuk daging burung wak-wak ni. Tetapi khasiat dia itulah yang membuatkan orang ketagih. Jadi tak heranlah kalau aku katakan kenapa Azuli dan Wak Hassan ni sudah hampir 6 tahun pengalaman mendekut burung wak-wak disebabkan khasiat dan juga kelazatan daging burung wak-wak ni. Dan disebabkan ketagihan mereka berdua lah mempunyai minat yang sama. Bak kata peribahasa, satu sangka dua burung. Jangan fikir lain Mat, bukan burung lain. Peribahasa tu bermaksud satu sangka dua burung tu dua orang yang mempunyai minat yang sama. Jadi Wak Hassan dan juga Azuli ni diorang mempunyai minat yang sama sejak daripada muda, membawalah sampai dah nak ketua, diorang suka mendekut burung wak-wak. Dan di sinilah bermulanya cerita yang agak menyeramkan dan tidak boleh dilupakan sama sekali oleh Azuli dan juga Wak Hassan kita guys. Dengan kemahiran dan juga pengalaman yang dimiliki oleh Wak Hassan dan juga Azuli ni, tak heranlah kalau aku katakan setiap kali diorang pergi mendekut burung wak-wak, hampir 10 ke 15 ekor diorang akan dapat tangkap. Dan hasil tangkapan diorang tu, diorang akan agihkan sesama jiran tetangga, kawan-kawan, dan selebihnya diorang akan jual kepada orang yang ingin merasai kelazatan dan juga khasiat burung wak-wak tu sendiri. Jadi disebabkan dua orang sahabat handai ni telah bertahun-tahun mendekut burung wak-wak di kawasan yang sama, dan diorang pun dah memang tahu dah hasil tangkapan yang agak lumayan. Dikatakan adalah satu hari ni secara tiba-tiba Wak Hassan pun mencadangkan kepada Azuli dia tak nak mendekut lagi di kawasan yang sama yang kebiasaan diorang pergi mendekut tu. Lalu Azuli pun tanyalah Wak Hassan, kenapa yang kita tak nak mendekut kat situ? Situ dah tentu-tentu 10 ke 15 ekor tak pernah lari. Aku takut kalau kita pergi mendekut di kawasan lain, kemungkinan kita tak akan dapat hasil tangkapan yang lumayan macam sekarang. Tetapi Wak Hassan mempunyai pemikiran yang memang berbeza berbanding Azuli. Bagi diri Wak Hassan dengan pengalaman dan juga kemahiran yang kita ada, apa kata kita cuba nasib mendekut di tempat yang lain? Silap-silap lebih lumayan, lebih banyak burung wak-wak yang kita akan miliki. Dan apabila Azuli mendengar cadangan yang diberikan oleh Wak Hassan, Azuli pun bersetujulah. Tetapi sebelum tu, Azuli sempat menanyakan kepada Wak Hassan, kawasan mana Wak yang Wak nak pergi mendekut ni? Dan alangkah terkejutnya Azuli apabila Wak Hassan memberitahu kawasan yang mereka bakal pergi mendekut ni betul-betul terletak berdekatan dengan Gunung Datuk. Jadi sebaik saja Azuli terdengar kawasan Gunung Datuk tu, Azuli terus membangkang. Lalu Azuli pun katakan kepada Wak Hassan, aku tahu kita ada pengalaman bertahun-tahun Wak, tapi kau gila ke dekat kawasan Gunung Datuk tu? Kawasan kita selalu pergi tu pun dah banyak kali dah kita terkena. Engkau pun Wak jangan berani sangat Wak. Burung wak-wak ni bukannya macam burung biasa. Dah ramai dah aku dengar daripada orang-orang lain tau. Burung wak-wak ni dia ada penjaga dia. Kau tak boleh selamba main redah je. Lagi-lagi pula kawasan tu kawasan baru. Tetapi nasihat yang diberikan oleh Azuli ni langsung tidak diendahkan oleh Wak Hassan ni. Sebab apa? Sebab hati dia dah bersemangat dah. Siap Wak Hassan ni cakap dekat Azuli, Azuli macam ni lah, kalau kau tak setuju, kau pergilah mendekut kat kawasan yang sama tu, tak apalah, aku pergi seorang lah. Kalau tak pun aku ajaklah Kamarul ke orang lain ke kawan-kawan kita yang lain tu, yang mana berani, yang mana nak cabaran baru, ikut aku. Sebab aku tak nak burung wak-wak yang biasa. Dah ramai lah yang mendekut kat situ. Kau tahu tak, ramai yang dapat lebih banyak burung wak-wak lah dekat kawasan Gunung Datuk tu. Lagi pula yang buat aku teringin sangat nak pergi situ, ramai dah orang yang tangkap burung wak-wak tu, dia bukan burung wak-wak yang biasa, kau tahu tak? Dia burung wak-wak gunung punya tau. Daripada atas gunung tu, burung tu datang terbang ke bawah. Aku nak juga rasa macam mana, ada perbezaan ke daging yang daripada gunung ataupun burung wak-wak yang biasa ni. Lalu disebabkan berat hati, Azuli
Azuli pun dah tak boleh buat apa dah. Dia dah tahu dah, tak kisahlah apa sahaja yang dia katakan, mesti Wak ni tak bersetuju. Wak tetap juga nak pergi kawasan Gunung Datuk tu. Konon-kononnya nak menangkap burung wak dekat kawasan sana. Burung wak-wak, bukan burung wak. Bahaya ni. So nak dipendekkan cerita, selepas perbincangan di antara Azuli dan Wak Hassan ni, Azuli pun tak ada pilihan lain. Dia pun bersetujulah untuk ikut bersama-sama Wak Hassan ni pergi mendekut berdekatan dengan kawasan Gunung Datuk tu. Jadi hari yang mereka nak pergi tu dikatakan telah masuk bulan puasa. Jadi apabila masuk bulan puasa, berkali-kali Azuli ni memujuk Wak Hassan, tak payahlah kita nak pergi mendekut dekat Gunung Datuk tu. Apa kata untuk bulan puasa ni kita mendekut kat kawasan yang kita dah biasa buat je lah. Tunggulah lepas habis bulan puasa ni, barulah kita pergi ke kawasan Gunung Datuk tu. Tetapi Wak Hassan ni dah tak sabar dah. Wak Hassan ni siap cakap dekat Azuli, apa beza dia? Bulan puasa ke bulan tak puasa ke, burung tu tetap ada dekat situ. Apa yang kau takut sangat ni? Lalu Azuli pun cakap lah dekat Wak, sekarang ni kau tak faham ke maksud aku? Aku risau lah Wak. Malam ni pun aku rasa tak sedap hati, kau tahu tak? Burung ni bukan burung biasa tau. Berbuih dah mulut aku cakap. Burung ni ada penjaga. Lalu Wak Hassan pun dah geram punya pasal. Dia pun cakap ke Azuli, engkau ni yang takut sangat apa hal ni? Engkau tak ada burung ke apa? Tak pasal Mat. Kena. Azuli ni kena dengan Wak Hassan. Jadi bila dah macam tu, Azuli ni pun dah panas lah. Kurang ajar betul, dia petik burung aku pula. Okey lah, tak apalah. Kalau kau nak pergi, jom lah kita pergi kan. Tetapi apa-apa jadi, kau jangan salahkan aku. Lalu mereka berdua pun disebabkan kedegilan yang dimiliki oleh Wak Hassan ni, akhirnya mereka pun pergilah ke kawasan Gunung Datuk tu dan mula mendekut sejak pukul 10 malam membawa ke pukul 1 pagi. Dan sepanjang mereka berdua mendekut berhampiran dengan Gunung Datuk tu, dikatakan telah berlakunya satu kejadian yang tidak pernah disangka-sangka oleh Wak Hassan dan juga Azuli, guys. Tepat jam 10 malam, Azuli dan Wak Hassan telah pun berada di kawasan Gunung Datuk. Mereka berdua telah siap memasang jerat, iaitu kain jala yang direntangkan seluas-luas yang boleh, dan di bawah jala itu mereka letakkan botol air mineral supaya setiap kali burung wak-wak terperangkap dekat jala tu, mereka akan dapat tahu. Jadi Wak Hassan dan Azuli ni pun mengambil tempat masing-masing dan mula mendekut burung wak-wak daripada pukul 10 malam membawa ke pukul 1 pagi. Boleh kedengaran dalam suasana malam yang sunyi sepi ditemani dengan angin yang sepoi-sepoi bahasa. Sekali-sekala kedengaran bunyi cengkerik-cengkerik dekat kawasan tu, dan yang bergema paling kuat adalah bunyi tiupan daripada seruling yang dibawakan untuk mendekut burung wak-wak. Pada awalnya, Wak Hassan yang akan mula mendekut terlebih dahulu. Jadi Wak Hassan pun telah bersiap sedia, lalu dia pun meniupkanlah panggilan untuk memanggil burung wak-wak tu. Dan selepas hampir 3 jam, dua sahabat karib ni bersilih ganti mendekut burung wak-wak. Apa yang mengejutkan mereka berdua, tiada seekor pun burung wak-wak yang terperangkap dekat jerat yang telah dipasang. Lalu Wak Hassan pun mulalah menanyakan kepada Azuli, Azuli, aku pelik betul lah. Tadi kan, sepanjang kita mendekut tadi, kau perasan tak adalah burung wak-wak yang sahut? Lepas tu aku ada dengar tau, bunyi burung wak-wak datang tau. Bunyi sayap dia mula terbang dan tersangkut dekat kita punya jerat ni. Tetapi kenapa bila aku pergi cek, tak ada seekor pun burung wak-wak yang termasuk jerat ni? Lalu Azuli pun pada masa ni dah rasa tak sedap hati. Lalu Azuli pun cakaplah dekat Wak Hassan, Wak, macam ni lah Wak,
Apa kata malam ni kita tak payah sampai pukul 3 pagi. Kejap Kang, katalah kan kita tak dapat lagi tangkap burung wak-wak, kita pack barang kita, kita kemas-kemas, kita baliklah. Kemungkinan malam ni bukan rezeki kita ni. Lagipun ni kawasan baru Wak. Aku dah cakap dekat kau, aku rasa tak sedap hati ni. Tetapi lagi sekali Wak menolak apa yang dicadangkan oleh Azuli. Wak Hassan tetap berdegil. Bagi diri Wak Hassan, kau tak boleh cepat putus asa Azuli. Bukan senang kau tahu tak. Bukan dekat tau kita nak datang kat sini. Lagipun, daripada tadi kan engkau pun dengar kan bunyi burung wak-wak daripada atas gunung tu dah mula terbang ke bawah dah. Aku rasa diorang dah memang ada kat bawah ni. Tapi sekarang ni kita kena teruskan mendekut supaya at least lah salah satunya akan tersangkut dekat kita punya jerat ni juga. Dan Azuli pun terpaksa menurut segala arahan yang telah diberikan oleh Wak Hassan dan mereka berdua pun terus mendekut dan tanpa mereka sedar jam telah pun menunjukkan hampir pukul 3 pagi guys. Dan pada masa inilah ditemani bunyi burung wak-wak yang terbang tetapi tak ada seekor pun yang termasuk dalam jerat yang telah dipasang oleh Wak Hassan dan juga Azuli ni. Tiba-tiba langit yang begitu cerah ditemani dengan cahaya bulan bertukar menjadi gelap. Kawasan di bawah Gunung Datuk tu yang daripada tadinya tidak berangin secara tiba-tiba dah mula berangin dengan begitu kuat. Pokok-pokok yang berada di kawasan Gunung Datuk tu dah mula ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Dan pada masa ini Azuli hanya mendiamkan diri sebab bagi diri Azuli ini adalah petanda yang tidak baik. Kalau angin begitu kuat macam ni, aku tak rasa kita akan dapat seekor pun burung wak-wak pada malam ni. Dan sebaik saja Azuli memandang ke arah Wak Hassan, Azuli tergamam. Sebab apa? Sebab Wak Hassan daripada tadi tidak berhenti mendekut burung wak-wak. Bagi diri Azuli, dia berasa pelik. Kenapa Wak Hassan ni begitu bersemangat sedangkan cuaca dah nak macam hujan dah ni, angin kuat. Dan kebiasaannya kalau angin kuat macam ni, susah burung wak-wak nak terperangkap dekat jerat yang kita pasang. Tapi Wak Hassan ni tetap berdegil. Daripada tadi jam dah nak pukul 3 pagi pun masih membunyikan seruling tu. Dan sedang Wak Hassan leka mendekut burung wak-wak, Azuli mengalihkan pandangan mata dia ke hadapan, ke arah Gunung Datuk. Dan alangkah terkejutnya Azuli apabila dia memandang ke kawasan atas Gunung Datuk tu. Dia boleh nampak ada satu kepulan asap yang berwarna hitam yang teramat besar. Pada awalnya di dalam hati Azuli, kemungkinan besar itu adalah kelibat burung wak-wak yang begitu banyak. Selepas burung wak-wak tu terdengar bunyi seruling yang ditiupkan oleh Wak Hassan ni. Tetapi makin lama kelibat ataupun bayang-bayang hitam tu menghampiri mereka berdua daripada atas bukit Gunung Datuk tu, dah mula turun ke bawah. Alangkah terkejutnya Azuli apabila dia dapati sangkaan dia meleset sama sekali. Yang sedang menghampiri mereka berdua tu bukanlah burung wak-wak tetapi merupakan satu lembaga yang teramat besar. Dan lembaga ni mempunyai sayap seakan burung wak-wak tetapi mempunyai sepasang mata yang berwarna merah dengan muka yang teramat hitam, yang teramat menakutkan, sedang terbang menghampiri mereka berdua. Jadi apabila Azuli perasan susuk tubuh yang berwarna hitam ni tadi dah menghampiri
lari ke arah jerat yang mereka pasang. Secara tiba-tiba belum sempat Azuli ingin memberitahu Wak Hassan tentang lembaga tu, mereka berdua dikejutkan dengan bunyi yang teramat kuat. Kain rentang ataupun jala untuk perangkap burung wak-wak yang mereka rentangkan tadi tu secara tiba-tiba dilanggar oleh sesuatu yang besar, dan bunyi kain jala tu terputus memang kuat gila, dan itu telah mengejutkan Azuli dan Wak Hassan. Putus macam tu tau. So Azuli dan Wak Hassan ni sebaik saja mereka berdua menyaksikan kain rentang ataupun perangkap jala yang mereka letak tu terputus dua, Wak Hassan dan Azuli dah tak buang masa dah. Mereka berdua bingkas bangun daripada tempat duduk mereka, dan sepantas kilat mereka berdua melarikan diri. Mereka tak toleh ke belakang. Wak Hassan dan juga Azuli ni tak nak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Yang paling penting adalah lari dan cuba selamatkan diri daripada benda yang sedang mengejar mereka. Dan sebaik saja sampai ke kereta, Azuli dengan pantas menghidupkan enjin kereta dan beredar daripada kawasan Gunung Datuk tu. Dan sebaik saja mereka berdua sampai ke rumah, dikatakan Azuli menerangkan apa yang dia nampak kepada Wak Hassan, dan Wak Hassan dalam keadaan menggigil mengiyakan apa yang Azuli katakan, dan dia menyesal disebabkan kedegilan dia terkena gangguan yang telah membuatkan dia berasa cukup takut nak pergi mendekut burung wak-wak dah. Dan memang betul, itulah yang dinamakan penjaga burung wak-wak. Kemungkinan besar lembaga yang berwarna hitam yang mempunyai sayap yang teramat besar tu, itulah yang dikatakan oleh penduduk setempat penjaga Gunung Datuk. Telah beberapa kali, bukan pengalaman pertama daripada Wak Hassan dan juga Azuli, rupa-rupanya orang yang pernah mendekut di kawasan Gunung Datuk tu pernah juga nampak kelibat yang sama yang cuba menerkam ke arah mereka. Dan sejak daripada kejadian tu, Wak Hassan dan Azuli tidak pernah sesekali berani untuk pergi mendekut burung wak-wak di kawasan Gunung Datuk. Sebab apa? Sebab Wak Hassan takut kalau disebabkan perangai mereka pergi mendekut dekat situ tanpa meminta izin, kemungkinan dengan niat yang salah telah membuatkan penjaga Gunung Datuk tu berasa marah kepada mereka berdua. Dan kejadian ni merupakan kisah benar yang dikirimkan oleh salah seorang geng puaka, dan pengalaman inilah yang terjadi semasa dia pergi mendekut burung wak-wak pada bulan puasa. Adakah kena mengena disebabkan dia orang pergi mendekut pada bulan puasa, disebabkan itulah penjaga tu marah, ataupun boleh jadi ke bulan puasa pun boleh terkena gangguan? Jadi apa pendapat korang semua? Yang paling penting, ada tak antara korang yang nak cuba nasib pergilah mendekut di kawasan Gunung Datuk? Manalah tahu kalau korang tak dapat burung wak-wak pun, korang boleh dapat burung penjaga. Macam salah pula bunyi dia kan. Kemungkinan korang boleh dapat burung yang lagi besar pun salah juga bunyi dia. Kemungkinan korang bolehlah ternampak ataupun bertemu dengan penjaga Gunung Datuk yang dikatakan agak menyeramkan. Itulah saja guys kisah untuk malam ni. Mendekut burung wak-wak memang satu pekerjaan yang susah. Bukan semua orang boleh keluar. Kau berani ke nak panggil burung pukul 12 malam ke atas, duduk dekat kawasan hutan-hutan tu kan? Dan silap-silap bukan burung yang datang, terkena pula macam Azuli dan Wak Hassan, sekali lembaga hitam yang merupakan penjaga Gunung Datuk tu yang datang. Allahu Akbar. Kemungkinan disebabkan sifat tamak yang dimiliki oleh Wak Hassan, kononnya pergi ke Gunung Datuk tu boleh dapat burung lagi banyak ke apa, akhirnya terkena gangguan. Jadi aku harap korang terhibur dan ambil segala pengajaran dari kisah burung pada malam ni. Ramai geng puaka suka kan kalau Zaf cerita pasal burung ke, pasal apa-apa yang berkenaan dengan burung ke. Ramai betul yang ceria. Padahal patutnya rasa seram, memarah pula aku ni. So aku harap yang penting tak apalah. Yang penting geng puaka semua ceria kan, dan kekal bertenaga bersama Zaf Channel. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam
Waka. Yang akan datang guys, stay safe, stay healthy. I love you guys so much. Yeah.